Ya, Assalamualaikum Otimar. Otimar lupa nak on mic ke tu? Alamak, mute pula saya punya laptop ni. Oh, dahsyat dah cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari semua. Selamat tengah hari. Ya. Hari ni kita jumpa lagi dalam segmen 30 minit bersama terapis. Hari Ya. ni anda semua ditemani oleh saya Otimarda dan juga geng saya hari ni. Puan Izana, selamat pagi, selamat tengah hari. Ya, selamat tengah hari Otimar. Okey, untuk hari ni kita ada lagi satu slot yang terakhir membincangkan tentang segmen perkembangan anak kita, anakku sayang. Boleh saya tahu dengan kami sekarang siapa yang sedang menonton ni? Ada ibu ayah tak? Biasanya ada ibu Razin, ada ibu Amsyah. Hari ni ada ibu siapa pula ni? Ada Ya. tak terapis ke ataupun bakal ibu ayah ke yang join sesi kami hari ni untuk dapat info parenting? Okey, Puan Izana, Ya, hari saya. ni kita punya background kita hari ni tajuk question mark. Agak-agak apa ni tajuk kita ni, Puan Izana? Tajuk ni adalah tajuk yang terakhir, topik yang terakhir untuk siri Anakku Sayang. So, tajuk kita hari ni adalah siapa nak Jeng tulis, jeng siapa nak jeng. komen? Apa tajuk kita hari ni? Agak-agak Ah, ingat tak ni kat poster tajuk apa agaknya? If speech delay, what's next? Orang putih Yes. sikit. Kat sini semua orang Terengganu ke? Orang Terengganu. Kita komen, check in dulu orang Terengganu. ah. Kalau ikut tengok kat ruang komen kita ni Puan Izana, dah ada Ya. ramai dah ibu ayah dan audiens yang dah start komen ni. Kita ada Cik Na, Ibu Razin. Hai Cik Na, antara kita kata penonton setia 30 minit bersama terapis. Seterusnya kita ada Yeah. siapa lagi ni? Kita ada Puan Adiba Arifin. Kita ada Puan Nabila Izzati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ada Puan Nurul Atikah. Lagi siapa lagi kita ada Puan Izana? Orang Ganu kita teacher, kita ada Anggun Semirang. Semirang, Ganu sungguh. Ibu siapa ni? Kalau anak pernah datang speech therapy dekat sini, cek komen. Komen ibu siapa? Kami selalu ingat anak. Kan? Okey, seterusnya kita ada Ibu Medina. Tadi baru je selesai sesi tali rehab dengan teacher Surya. Hari ni teacher Yeah. dengar Medina bagus hari ni. Very good. Okey, seterusnya kita ada Puan Fazilah. Kita ada Puan Anggun. Kita ada Selamat Ibu datang semua ibu Yusufah ayah. Haki. Wan Amiruddin. Orang Ganu kita belaka ni teacher Mah. Anak kita ni. Ibu Omar Hafiz pun ada Puan. Ibu Omran pun ada. Dan kita ni nak cakap Terengganu ke nak cakap KL? Dua-dua boleh. Capur je lah. Sesi ni Okey. sesi dah terakhir dah ni. Sesi terakhir untuk siri Anakku Sayang. So ini kita penutup lah. Untuk penutup siri Anakku Sayang. Jadi lepas ni akan ada kelas lagi ke tak? Akan ada sesi sharing lagi ke tak? Nak ke tak nak? Nak soalan kita hari ni Otimar. Betul. Jadi untuk hari ni sebagai penutup kepada siri Anakku Sayang, jadi hari ni kita akan rungkaikanlah persoalan-persoalan yang biasanya berkait dengan perkembangan anak. Okey, jadi seperti yang berkait dengan tajuk kita hari ni, if speech delay, what's next? Kalau kita boleh detect dah anak kita ni lambat bercakap lah, Puan Izana, apa langkah seterusnya? Jadi tanpa kita buang masa, Puan Izana, kita masuk kepada topik kita hari ni. Kita kupaskan bersama ya. So Otimar akan tunjukkan slide yang ada berkenaan perkongsian kita hari inilah. So slide ni slide penutup
Dia merangkumi sebenarnya, merangkumi siri yang 1 sampai ke 6. Okey, kita buat summary sikit Otimar. Siri 1 pula dah. Siri anakku sayang topik 1, 0 hingga 1 tahun. 1 tahun. Topik yang kedua 1 hingga 2 2 tahun. tahun. Cik Nah kata cakap KL lah senang nak faham. Oh beres Cik Nah tak ada hal. Yang ketiga 3 hingga 4 tahun. Yang keempat 4 hingga 5 tahun. Topik yang kelima 5 hingga 6 tahun. Itulah. Topik yang keenam 6 hingga 7 ada tak? Agak-agak ada tak? Ada tak? Okay. Jadi slide pun dah ada Puan Izana. Jom. Okay. Alright. Jom kita bedah slide ni. Okay. Is speech boleh. delay. What's next? What's next? Okay. Puan Izana, ni ada salah satu feedback daripada parents. Saya dah dengar perkongsian siri 1 hingga siri 6 dari umur 0 hingga 6 tahun. Perkembangan anak saya, Ibu Ayah agak A ke B? Kalau A seperti umur semasa, B tidak seperti umur semasa. Boleh Ibu Ayah komen tak? Sila komen. Bila bagi yang dah dengar perkongsian daripada siri topik 1 sampai topik 6 ni, okey, yang manakah yang berlaku? Okey, yang A ataupun B. Dia tidak ada salah dan betul tau untuk kita bantu seterusnya, step yang seterusnya. Okey, tak ada masalah. Okey, B. Ibu Medina B. Sebenarnya Puan Izana, langkah pertama untuk kita bantu anak kita adalah dengan kita menyedari sekiranya anak kita mempunyai sebarang masalah atau tidak kan? Betul. Kalau kita tak ada ilmu, tak ada knowledge, tak ada pengetahuan tentang perkembangan anak dari 0 sampai 6 tahun, maka kita sukar untuk mengesan anak saya okey ke tak okey. Kita tak boleh nak bersandarkan pada orang luar. Maksud kata dia bandingkan anak dia dengan anak kita. Anak saya dah boleh lah, anak awak tak boleh lagi ke? Ni macam kan. Jadi untuk mengelakkan kita ada kerisauan yang tak tentu, maka kita bersandarkan kepada perkembangan yang secara orang kata standard, yang piawai. Jadi apa yang kami kongsikan dia adalah secara umum. Kita tak boleh pergi detail lah sebab tak cukup masa kan? Betul Puan Izana. Okey, Puan, ramai ibu ayah jawab B. Tahniah ibu ayah semua. Bermakna ibu ayah alert dengan perkembangan anak masing-masing. Bagus. Langkah pertama dah check. Macam tu. Okey. Otimar, Puan Adibah Arifin kata saya baru join siri ni. Tak apa Puan. Okey, Puan boleh tengok semula siri ni. Dekat YouTube ada, dekat FB page ada. So nanti ini yang terakhir untuk siri anakku sayang. Betul. Jadi Puan Aimi tanya, saya Mama Aish dan Yana. Oh ingat tanya tadi bagi tahu. Oh Mama Aish dengan Yana check in. Hai Mama Yana. Hai. Okey. Puan, ramai jawab B. Jangan risau. Kalau A, apa patut kita buat Otimar? Kalau anak dah ikut seperti umur semasa, mari kita tengok. Tepuk sikit Otimar. Alhamdulillah. Tapi kalau yang B, B, sekejap ya. Kalau yang B tidak seperti umur semasa. Ya, apakah? What's next? Apa kita nak buat seterusnya? Saya pun nak tanya jugalah pengalaman ibu, ayah dan kita punya penontonnya hari ini. Kebiasaannya berdasarkan pengalaman, bila dah noted kan, dah perasan anak tak ikut perkembangan semasa, apa tindakan ibu ayah? Cuba kongsikan dengan kami dekat komen tu. Sebelum kita pergi next slide. Okey. Okey, langkah seterusnya.
Ada 4 pilihan dekat situ Puan Izana. Yang pertama kita ada tunggu dulu. Bila masa nak tunggu dulu ni Puan Izana? Nah, bila nak tunggu dulu ni? Siapa yang pernah tunggu dulu? Tunggu dulu, kita tengok dulu anak kita ni. Okey ke tak okey? Tunggulah, ada setengah saya pernah dapat lah. Saya nak tunggu dulu puan, tunggu dia 2 tahun. Mana tahu dia dah start boleh bercakap terus nanti. Sebab apa? Sebab saya pernah, maksud kata dia pernah diberitahu sebelum tu ataupun pernah tengok, pernah ada pengalaman yang ada anak bila kita tunggu dulu, boleh pula dia bercakap lepas tu. Itu istilah nama dia late bloomer. Bukan late talker. Tapi bila kita tak tahu anak kita ni yang mana satu, anak saya late bloomer ke, anak saya late talker. So kita perlu bawa jumpa doktor. Mari kita tengok masuk dalam ya. Jumpa doktor yang macam mana ni kita nak jumpa? Ya. Ada banyak tu doktor Puan Izana. Ada child development, ada pediatrician, ada psychiatrist, ada psikologis. Jadi macam mana kita nak tahu doktor yang mana satu sesuai untuk anak kita Puan? Yang penonton kita, ibu ayah dan siapa yang ada bersama kita ni pernah bawa anak jumpa siapa? Siapa yang pernah jumpa? Doktor pakar kanak-kanak. Cik Nah kata doktor pakar kanak-kanak. Pernah bawa jumpa siapa lagi? Medina pernah bawa jumpa doktor. Tapi tak pasti doktor yang mana satu. Puan Aimi kata pakar kanak-kanak. Okey. So kalau dia mengikut child development pediatrician ni, dia doktor tapi dia lebih master ataupun lebih detail akan melihat perkembangan kanak-kanak. Tapi kalau pediatrician dia memang doktor kanak-kanak juga tapi dia lebih umum. Maksud kata doktor yang akan tengok secara umum lah. Jadi apa yang kami kongsikan ni secara ringkas sahaja ya. Kalau nak tahu lebih detail apakah peranan doktor ataupun yang kita dah senaraikan ni, boleh cari maklumat tu lebih lanjut. So apa yang kami kongsikan hari ni secara umum sahaja untuk memudahkan ibu ayah dan juga penonton kita ni faham. Okey. Doktor umum, lepas tu refer pakar kanak-kanak. Kan ada beza tu. Lepas tu selain daripada tu kita ada pilihan juga, bukanlah pilihan, antaranya dia akan bawa anak kita jumpa psychiatrist. Tapi kebanyakan kalau yang bawa jumpa psychiatrist ni yang umur dia dah macam yang sebelum ni 12 tahun, yang dah berusia lah, anak yang dah berusia 12 tahun ada ke arah psychiatrist. Kalau di bawah tu di bawah pediatrician atau lebih ke bawah lagi child development pediatrician. Okey. Jadi Otimar, kita ada juga ni psikologis. Ada psikologis tu Puan. Ini psikologis psikologis special. Dia bukan dalam bidang doktor yang medical, perubatan, tapi dia untuk psikologis ini seperti yang dimaklumkan pada saya oleh seorang psikologis lah. Dia kata untuk membuat diagnosis seorang psikologis dia perlu ada belajar sampai level master, barulah dia boleh membuat diagnosis. Baru salah untuk dia buat diagnosis. Lagi pernah jumpa siapa lagi? So setakat ni jelas tak apa beza child development pediatrician, apa beza pediatrician, psychiatrist, psychologist, jelas tak apa perbezaannya? Kalau jelas boleh komen jelas kat situ untuk kita pergi pada yang seterusnya. Okey, sebab doktor kat hospital banyak sangat, banyak bidang. Bukan doktor biasa masa satu je. Doktor pun dia ada bidang khusus dia yang dia akan belajar lebih detail lah. Okay? Betul. Semua ibu ayah jawab jelas lah Puan Izana. Cik Nah jawab jelas. Puan Aimi jawab jelas. Puan Adibah jawab jelas. Saya nak kongsi sikit Otimar, kita merujuk kepada Terengganu, Kuala Terengganu. Macam tu. Ini seperti yang dimaklumkan lah dimaklumkan pada saya. Apa step pertama? Okey, step pertama sebenarnya dia bermula dari bila ibu ayah bawa anak pergi ke kita panggil apa, pemeriksaan berkala
untuk yang MCHAT punya yang daripada klinik desa tu lah setiap 3 bulan, 6 bulan. Dia bermula dekat situ sebenarnya. Jadi bila dekat situ pun dia dah ada juga pada umur anak 6 bulan sepatutnya anak dah boleh buat apa. So bila anak dah 1 tahun dah boleh buat apa, dia ada kriteria yang dia akan nurse, jururawat ataupun doktor akan tengok. So dia bermula dekat situ. Tapi ada juga yang terlepas dekat stage tu, macam mana nak buat. Kalau dah perasan tapi tak tahulah saya macam mana saya nak bawa anak saya pergi jumpa doktor. Macam mana saya nak bawa jumpa terapis. Tak tahu, blur kan masa tu. Jadi boleh bawa anak pergi ke klinik klinik kesihatan. Klinik kesihatan biasa setiap macam klinik. Kalau kat sini klinik kesihatan Hiliran ada, klinik kesihatan Mani ada, klinik kesihatan Bukit Payung ada. Kita ikut negeri lah kan. Jadi bawa, kita maklumkan pada nurse dia, ceritalah apa kita punya masalah berkenaan anak ni. So dekat situ kebiasaannya akan dapat surat rujukan untuk bawa anak pergi ke doktor di hospital besar. Sama ada bahagian bergantunglah, yang ni pun tak tentu. Ada yang terus bawa pergi speech therapist, ada yang pergi audiologis, mungkin juga ada yang bawa pergi jumpa ENT. So dekat kita punya Terengganu ni kita panggil pusat rawatan harian. Dia bukan dekat hospital yang besar orang masuk ward tu. Yang tu bukan. Dia pusat rawatan harian ni bangunan lain. So kebiasaannya dekat situlah dia akan dirujuk untuk mendapat tindakan susulan. Okey? Jelas kan? Menarik tu Puan Izana, jelas. Even saya sendiri sebagai terapis pun makin jelas dengan pathway yang patut saya terangkan kepada ibu ayah selepas ini. Puan Junaina masih cakap nanti pihak KK buat temu janji. Ya betul. Jadi sekarang ni memandangkan dalam pandemik ni, kalau di tempat kami sendiri di Dominan ni kita tak perlu kita maksud kata puan boleh call dulu, puan boleh dapatkan maklumat secara terus, kita boleh bagikan dekat ibu ayah ataupun yang mana nak tahu berkenaan dengan macam mana saya nak bawa anak saya ke mana. Boleh berhubung dengan pihak kami untuk kami bantu. So secara ringkasnya itulah flow yang ringkas lah. Yang umumnya macam tu. Kalau rasa macam tak dapat lagi, kita akan cuba bantu. Sebab kita pun selain macam kadang kita tak jelas kan anak saya ni perlu OT ke, perlu ST. Macam mana nak buat tu? Yang tu kita punya soalan seterusnya Puan Izana. Ada soalan ni? Selain daripada jumpa doktor, kita juga boleh bawa anak kita pergi jumpa terapis. Okay, Otima. Silakan Otima bercerita tentang terapis. Kalau biasanya kalau ibu ayah biasa dengar lah yang famousnya mestilah terapi pertuturan, speech therapy, dan yang kedua famous terapi cara kerja ataupun occupational therapist. Dua bidang ni adalah bidang yang common lah yang ibu ayah akan direferkan sekiranya anak mengalami lewat perkembangan. Tetapi sebenarnya ada dua lagi bidang tambahan yang terlibat juga dengan perkembangan kanak-kanak, iaitu kita ada fisioterapis dan audiologis. Okey, saya terangkan satu-satu. Okey, kalau terapis pertuturan bahasa, anak akan dirujuk kepada speech therapist sekiranya anak menunjukkan tanda-tanda lewat perkembangan melibatkan aspek pertuturan. Contohnya bila kita bagi arahan anak tak faham, bila anak nak apa-apa anak tak boleh bagi tahu anak nak apa, main tarik tangan je padahal dah umur 3 tahun. Yang tu semua akan direfer kepada terapis pertuturan. Yang kedua kita ada terapis cara kerja ataupun occupational therapist. Terapis cara kerja adalah pihak yang akan dirujuk untuk anak sekiranya anak ada mengalami masalah lewat perkembangan dalam aspek lain-lain selain daripada pertuturan. Contohnya aspek kognitif, umur 5 tahun tak boleh lagi nak kenal warna. Lepas tu kalau kita kata umur setahun 4 bulan tak boleh lagi berjalan, umur 5 tahun tak off lagi pampers, kalau saya panggil nama tak menoleh pun pada saya, teacher umur 5 tahun dah. Yang ni semua akan di-refer kepada terapis cara kerja. Kalau fisioterapis pula macam mana kan?
fisioterapis dia adalah terapis yang terlibat dalam bidang perkembangan kanak-kanak dari aspek fizikal. Okay, contohnya anak umur setahun tak merangkak lagi lah teacher, ada kemungkinan doktor akan refer anak kepada fisioterapis. Kebiasaannya perbezaan antara fisioterapis dan occupational therapist banyak akan fokuskan kepada fungsi tangan dan fisioterapis akan banyak fokus kepada fungsi bahagian bawah badan macam kaki. Okay. Untuk audiologist pula, audiologist ni adalah bidang yang terlibat dengan bahagian pendengaran anak. Sebab boleh jadi anak kita tak menoleh pun bila kita panggil nama anak sebab anak sebenarnya ada masalah pendengaran. Boleh jadi. Kadang-kadang kita tak perasan benda macam tu. Jadi anak kalau sebelum anak kebiasaannya di refer kepada speech therapist, anak akan refer dulu kepada audiologist untuk check sama ada anak ada tak masalah pendengaran. Kalau masalah pendengaran tak ada, barulah boleh terima speech therapy dengan lancar. Macam tu. Puan Izana ada nak tambah apa-apa berkenaan dengan audiologist dan speech therapy? Ya, dia yang mana dulu Bu Otimar? Maksudnya dia macam habis tu anak saya ni dia tak buat lagi ujian pendengaran. Boleh ke saya start terapi? Kan? Secara permulaannya kita insya-Allah boleh mulakan dulu sebab dekat situ kita boleh tengok first time kita jumpa anak, kita akan tengok anak yang ada masalah pendengaran dia ada presentation dia yang tersendiri. Jadi dia sebab untuk tahap pendengaran dia ada normal, ada yang ringan, sederhana. Jadi sementara kita nak dapat kesahihan tu, kita akan start dulu untuk terapi yang mana kita kata yang itu boleh start walaupun kita tak ada lagi keputusan tahap pendengaran anak kita tu yang macam mana. Okay? Okay. So sebenarnya Otimar, so saya sukalah kongsi dengan ibu ayah ni, pastikan ibu ayah ataupun anak kita ataupun anak saudara kita ke, anak murid kita ke menerima terapi dari ahli yang bertauliah. So kena make sure betul-betul dia dalam bidang tu. Yang mana speech therapy tidak boleh membuat bidang tugas terapi cara kerja, occupational therapy dan kami pun tak boleh juga nak buat bidang kerja fisioterapi. Sebab tapi ada masa dia a bit redundant, sikit ada kebersamaan. Jadi jangan keliru pula ya. Jangan keliru, anak pun jumpa siapa, terapi yang mana, so kita kena clear yang tu. Betul Puan Izana. Okey. Otimar, kita kan hari ni kita ada ramai yang menonton bersama kita. Bahagia, suka sebab ramai yang dapat belajar ni. Maka di hari terakhir ni sebelum kita teruskan, kita berbesar hati untuk membuat kontes ataupun konten untuk kita yang like, share dengan komen. Yang tag kawan-kawan ataupun yang memerlukan, kita akan pilih siapakah yang bertuah, 2 orang untuk kita memberi giveaway yang terakhir untuk siri ini. Okey. Siapa yang bertuah tak agak-agak Puan Izana? Okey, kita ada lebih ramai daripada sebelum ini. Tanya kepada ibu, ayah dan juga penonton-penonton yang ada, boleh pat dengan on shoulder. Okey, Puan Izana, tadi dah ada penerangan pasal doktor, pasal terapis. Jadi ada lagi tak orang yang kita kata langkah-langkah yang kita boleh buat kalau anak kita dikesan mengalami masalah speech delay? Kebiasaannya ini yang umum lah. Daripada sini dia akan membawa kepada doktor dalam bidang yang berkaitan lah. Doktor ke terapis ke. Cuma bila dia kat sini, ibu ayah tahu kena jumpa doktor lagi, kena jumpa terapis lagi, kena jumpa macam-macam nak kena jumpa lah. Jadi rancang masa, rancang kewangan untuk menyusun keperluan anak mengikut prioriti semasa. Okay? Betul. Okey, seterusnya, soalan seterusnya. Bila saya perlu mendapatkan bantuan untuk membantu anak saya
Bila ni kita macam kita dah tahu dah, oh patut jumpa doktor, patut jumpa terapis. Jadi bila saya patut bawa anak saya pergi jumpa kita kata pihak-pihak yang boleh membantu ni? Okey, jawapan dia adalah seawal kita boleh detect anak kita mengalami masalah lewat perkembangan. Contohnya anak saya dah 1 tahun 4 bulan tapi belum jalan lagi. Cepat-cepat bawa. Dah boleh bawa dah sebab kita kata range umur anak belajar berjalan adalah umur 10 bulan ke setahun 3 bulan. Jadi kalau setahun 4 bulan tak berjalan lagi, kemungkinan ada sedikit isu di situ yang menyebabkan anak tak boleh berjalan lagi. Contoh yang lain, kalaulah anak dah umur kita kata 3 tahun, tapi cara main dia asyik campak je mainan tu. Dia tak main pun kereta mainan dengan cara yang betul. Dia campak, kadang-kadang dia susun. Kita tengok kat situ exploration bermain ataupun skill bermain kurang, tak mencapai tahap umur. Jadi ibu ayah dah boleh bawa anak sekiranya ibu ayah rasa anak perkembangan anak tak kena dengan umur anak. Lagi awal ibu ayah bawa lagi bagus. Kerana makin cepat kita detect masalah tersebut, makin cepat kita boleh buat intervensi kepada anak. Betul. Macam tu. Apa pula kan Otimar kan, inilah yang secara teorinya daripada umur 0 hingga 3 tahun adalah waktu keemasan. Waktu keemasan anak ni nak absorb, nak belajar. Kenapa kita sangat menekankan ibu ayah ataupun mana tak semestinya anak kita tahu, anak saudara, anak sepupu, anak-anak lah kan. Kenapa kita menekankan tu kita kena perhatikan. Kita kena perhatikan macam mana kita nak detect awal tu. Apa yang kita perlukan Otimar? Macam mana kita nak detect cepat? Apa yang kita perlukan? Kita perlukan pengetahuan tentang perkembangan yang tipikal untuk anak. Betul Puan Izana? Ya, betul. Clap hands sikit untuk Otimar. Kita perlukan ilmu, pengetahuan, knowledge sama lah tu kan, bahasa je lain-lain. Kalau kita tak tahu, kita tak boleh nak kesan. Nanti bila kita dapat kesan, bila anak nak masuk sekolah. Ada macam tu kan. Yang tu dah masa tu dah 4 tahun, 5, 6. Itulah saya kongsikan cerita Omran lah kan. Ada ibu Omran kat sini Omran masa tu dia bawa awal juga Omran ada siapa lagi yang kita dah discharge lah. Kita dah discharge anak ni sebab anak ni dia dah dapat menguasai kemahiran pada peringkat umur dia sendiri. Maksudnya ada masa tu dia bawa 1 tahun 8 bulan. Dah start bawa anak dah risau sebab yang tu mak ayah dia doktor. Yang ada seorang lah yang Omran saya tak ingat sangat tapi disebabkan mak ayah Omran ada pengetahuan dari KL balik sementara kat Terengganu ni, dah tahu dah macam lain macam je Omran ni kan. So dia terus dapatkan dapatkan bantuan. So Omran di antaranya yang kes kita kata berjaya lah. Okey, mana ni tak ada check-in, tak ada ni. Selain daripada tu ada lagi. Tapi masa tu kisah cerita ni maksudnya dia bermula di saat awal. Tapi bila kita jangan expect pula bila anak tu start setahun 8, anak saya okey semua kan, sebab bila kita dah start terapi, kita akan tengok pattern anak tu berkembang ni macam mana. Kalau dia boleh mengikut kadar perkembangan tu dapat capai, maksud kata dia lambat, dia kurang stimulasi. Tapi kalau tak dapat juga ikut, so something yang kita kena cari lagi, kena bantu lagi anak ni. Bukan semua yang datang seawal tahun 8 tu, okay memang nanti 2 tahun, 2 tahun setengah dah boleh discharge. Tidaklah semuanya. Kalau ada lagi isu di sebalik dia, yang itu memang perlukan yang berpanjangan lah. Betul tu Puan Izana. Jadi Puan Izana, soalan seterusnya. Ni soalan untuk Puan Izana ni. Di mana saya boleh dapatkan bantuan? Dah tahu dah anak kita lambat, dah tahu kena bawa pergi jumpa doktor dan terapis. Dekat mana kita boleh dapatkan bantuan tersebut Puan Izana? Okey, ni antara pilihan yang ada. Hospital kerajaan, ni secara umum kan, hospital kerajaan ada, hospital swasta, pusat terapi swasta. So kalau kita kecilkan skop kita tentang Terengganu, hospital kerajaan, hospital besar,
hospital besar kita pernah yang dia ada ST ada kat situ, speech ada, OT ada, fisioterapi ada, semua adalah dekat hospital kerajaan. Tapi satu perkara juga hospital kerajaan ni bukan dia tak bagus, tapi sebab ramai orang memerlukan, maka ada masa mampu untuk dapat appointment tu cepat. Ada masa diorang pun ada urusan-urusan lain. Pelbagai jenis kes. Kalau macam kami kat sini hanya fokuskan pasal pediatrik. Tapi untuk terapis dekat hospital daripada kosong sampailah geriatrik. Jadi bidang kerja dia banyak. Sebab itulah appointment dia tu ambil masa nak dapat. Bukan diorang saja-saja. Kan Natimah kan? Betul tu Puan Izana. Jadi yang akan membantu adalah hospital swasta. Okey, hospital swasta kalau dekat area Selangor banyaklah. Banyak hospital swasta, ada WQ Park ada Columbia Asia ada KPJ pun ada, macam-macam lah. Dekat Terengganu ada KDS, ada Hospital Salam. Cuma dekat hospital tu ada tak servis yang disediakan? Itu je lah persoalan yang kita kena tahu. Kalau pusat terapi swasta, banyak juga optimal. Betul tu Puan Izana. Cuma pusat terapi swasta kena make sure sekali lagi terapi dia adalah ataupun yang melakukannya terapi itu adalah dalam bidang dia sendiri. Yang bertauliah, kita kata yang bertauliah, bukan yang claim saya boleh buat terapi. Yelah dia nampak kita main-main Timar, dia pun main juga kan. Main ada beza. Betul. Yang tu isu yang pernah hot jugalah Puan Izana kan. Bukan dalam bidang terapi tapi cakap boleh buat terapi. Lepas tu bila kita tanya parents ataupun yang datang pernah bawa anak, pernah dia buat macam mana pun, dia main-main macam ni lah. Kan? Kita pening kejap, okey main-main macam ni jadi kita pula nak kena tengoklah betul ke tidak, yang ibu bapa akan tengoklah betul ke tak dengan orang yang terapis, ahli profesional yang betul-betul dalam bidang tu lah. Okey. Betul. Okey. Puan Ami kata lama tak borak dengan saya lepas sesi terapi. InsyaAllah kita dah start dine in, dah bertenang sikit kita dine in Puan. Okey. Kita bergerak kepada seterusnya. Soalan seterusnya. Penting ke diagnosis untuk anak saya? Ibu ayah agak penting ke tak penting? Saya percaya ada sesetengah daripada ibu ayah yang anak dah ada diagnosis. Dan ada sesetengahnya belum ada diagnosis dan masih menunggu diagnosis. Dan ada sesetengahnya yang tidak mempunyai sebarang diagnosis pun tapi dirujuk hanya kerana ada masalah lambat perkembangan sikit. Kan ada ya. Okey, jadi penting ke tak penting? Sila kongsikan. Penting ke tak penting diagnosis ni? Dah punya jawapan dah. Baru dua yang menjawab penting ni. Penting ke tidak diagnosis ni? Ibu Medina cakap penting, Puan Aimi cakap penting, Cik Ina cakap penting. Kalau ikut betul lah apa yang ibu ayah cakapkan, jawapan dia penting. Soalan bocor ni, dia dapat jawapan tadi. Okey, tapi seperti yang ibu ayah nampak dekat skrin, diagnosis penting. Tetapi dia ada tapi tu. Okay. Bila dalam proses mendapatkan diagnosis ni boleh jadi proses yang lama tau. Sebab bila doktor ataupun pihak yang berkenaan nak beri diagnosis, mereka kena ambil kira banyak aspek. Jadi untuk sesetengah kanak-kanak, kadang-kadang diagnosis tu dia akan ambil masa yang lama untuk doktor detect apa masalah sebenarnya. Okey, jadi diagnosis tu penting tetapi dicadangkan untuk ibu ayah mendapatkan rawatan lain dulu sementara menunggu diagnosis tu, contohnya rawatan terapi ataupun rawatan kaunseling untuk anak dalam proses untuk dapatkan diagnosis tu. Tapi penting pergi jumpa doktor dulu untuk doktor kita kata keep in track dulu anak pada umur tersebut macam mana. Lepas tu kalau tak ada diagnosis lagi pun selepas tu kalau doktor tak boleh bagi diagnosis yang pasti boleh bawa anak pergi jumpa terapis untuk bantu anak catch up balik perkembangan anak yang anak tak sempat catch up tu. Macam tu. Kalau ikutkan dia berjalan serentak Timar. Dia bukan okey buat yang ni dulu tunggu sekejap, okey pergi terapi pula tunggu sekejap, tak ada. Dia
sebenarnya dia berjalan sebab kekerapan berbeza kan. Pergi jumpa doktor, dalam proses menunggu doktor ni dah start terapi ni susun prioriti, nak masuk kelas ke, nak masuk intensif ke ataupun nak start terapi mana dulu. So sebenarnya kat situ adalah menyusun keutamaan anak. Semua perlu kita buat tapi kita kena susun, jangan pening pula. Kalau kita pening, kita yang serabut, nanti susah kita nak susun untuk anak kita. Semua betul tu penting. Puan. Cuma kita nak menyusun mengikut kepentingan semasa. Untuk benda tu lah. Betul. Ibu Medina kongsi, Timah, dia kata puan kata saya ni denial masa mula-mula dapat tahu result diagnosis Medina. Saya ingat lagi puan saat tu terbayang lagi kat muka saya masa puan datang tu. Fresh lagi ni. Okey, jadi kat sini satu lagi Otimar, kat sini diagnosis dia ada diagnosis perubatan, ada diagnosis dari segi terapi. Dia dua berbeza. Kalau diagnosis yang kita masukkan yang penting ni ada diagnosis daripada perubatan. Tapi kalau diagnosis dari sudut terapi, contoh macam Otimar, dia boleh buat diagnosiskan untuk anak tu berdasarkan perkembangan anak. Kalau macam speech therapy, dia akan buat diagnosis berdasarkan perkembangan anak. Maksudnya kecelaruan fonologi ke, kecelaruan ataupun kelewatan kefahaman dan ekspresif, itu diagnosis. Ada juga masalah suara, masalah penelanan, itu diagnosis khusus dalam bidang masing-masing. Itu berbeza, diagnosis dekat medical dengan terapi dia berbeza. Masing-masing buat diagnosis tapi dalam bidang masing-masing. Betul. Puan Izana, sebelum kita ke seterusnya, saya ada nak tambah sikit untuk occupational therapist. Kalau ikut bidang kami, instead of buat diagnosis, istilah dia adalah mengesal masalah perkembangan kanak-kanak. Sebab kalau ikut occupational therapy dia tak boleh buat diagnosis. Tapi bila ibu ayah bawa anak pergi jumpa terapis cara kerja akan buat intervensi kepada anak berdasarkan masalah ataupun isu yang terdapat pada anak pada masa tu. Macam tu. Itu pun ada beza kan. Padahal kawan sebelah bilik je ni. Otis sebelah. Itu pun ada beza sikit dah tapi kalau untuk kami speech therapy memang ada diagnosis khusus yang kami boleh buat dalam bidang kami sendiri. Pediatrik ni hanya berapa persen lah. Ni, so kami ada lagi beberapa job scope lain sebenarnya. So kalau kat tempat kita kat Dominan ni, kita hanya fokus pediatrik dulu buat sementara waktu ni. Okey, jadi seterusnya Pak Izana. Penutup dah lebih dah setengah jam kita ni. Kita ada 5 soalan dari terpilih daripada ibu ayah. Jadi hari ni kita nak jawab 3 je. Boleh Puan Izana? Boleh, kita tanya ibu ayah dulu sebab kebiasaan boleh ibu ayah kita setengah jam je. Nanti ibu ayah ada urusan lain kan, dah set masa pukul 12 dengan kami, lepas tu ni kan kita tanya boleh ke tak boleh. Kalau kata tak boleh tak apa, kita sambung pada sesi akan datang tapi kita tak tahu bila. Tak tahu lagi bila. Boleh ke tak boleh ni nak sambung ni. Ibu ayah bagi green light lah Puan. Boleh. Green light lah. Puan Juliana, Puan Nurbaya, Cina. Boleh lah. Semua boleh. Tapi sementara tu jangan lupa bagi tahu, kongsikan dengan orang lain supaya orang lain pun belajar apa yang kita dapat hari ni. Supaya dapat menantu anak dengan lebih cepat. Sangat boleh ya. Sangat boleh. Puan Amiruddin pun dah banyak bercakap, pelat pun dah kurang. Alhamdulillah. Kita jawab ringkas. Tiba pula nak kena adjust masa sikit. Okey, soalan pertama Puan Izana. Okey, saya bacakan ya untuk Puan. Anak saya berumur 4 tahun 3 bulan tapi dia pelat huruf R dan L. Bagaimana ya? Ada penyelesaian tak? Silakan Puan Izana. Okey, yang bersama dengan kita tolong jawab tekan dulu. Ada penyelesaian tak? Ada tak ada? Okey. Mari kalau nak teruskan kita kena bersama-sama mengupas. Okey. Yang ini dia kena refer balik, kena rujuk balik masa kita cerita pasal ada. Okey, ada penyelesaian insya-Allah. Dia kena rujuk balik penguasaan fonologi kanak-kanak. Okey, saya takkan jawab terus ya. Pada anak umur 4 tahun 3 bulan, masa ni huruf R dengan L tu
sepatutnya dah dikuasai ke belum? Okey. Kalau jawapannya dah, bermaksud dia perlukan dapat bantuan. Tapi kalau jawapan dia belum lagi sampai tahap umur dia, bermaksud kita hanya perlu monitor sahaja. Jelas ke tak jelas ni? Kita tak akan jawab mendalam, kita akan cuba berfikir bersama-sama. Dapat tak Timar? Saya dapat. Belum. Jadi kita kena sentiasa rujuk kepada perkembangan anak kembali kan Puan? Tahap perkembangan anak bandingkan dengan perkembangan anak yang tipikal. Kalau masuk kata pada umur 4 tahun 3 bulan ni belum lagi umur dia untuk capai, untuk dapat sebut R dan L tu dengan betul, masuk kata belum masanya lagi. So apa yang kita perlu buat adalah stimulate. Jangan anak sebut pelat kita pun ikut pelat. Bunyi R. Okey, biasakan bermain bunyi R tu bunyi apa? Nak dikaitkan dengan apa? Boleh lori, boleh marah, boleh kan. Kalau lah bunyi apa? Okey, so itu maksud kata kita akan stimulate. Tapi kena tahu dulu 4 tahun 3 bulan patut dapat ke tak patut? Sepatutnya dapat ke tak? Kalau belum, it's okay, jangan bimbang banyak-banyak. Tapi kita boleh do something untuk stimulatekan dia, bermain dengan bunyi tersebut. Okay? Betul. Okay, next. Okay, next question. Soalan nombor 2, anak masih belum boleh bercakap mungkin sebab kami selalu bagi main phone. Sekarang kami dah mula kawal penggunaan gadget. Dia dah mula sebut-sebut perkataan. Adakah masih sempat untuk anak bercakap selari dengan umur dia 2 tahun 3 bulan? Faizana, 2 tahun 3 bulan ni. Kalau macam tadi Ibu Omran kongsikan Omran datang masa tu 2 tahun. Okey. Bila anak 2 tahun 3 bulan, saya pegang 2 tahun 3 bulan. Lepas tu dia dah mula sebut perkataan. Dah start mula sebut untuk perkataan tu. Okey, 2 tahun 3 bulan ni sepatutnya dah dapat apa? Saya tanya balik. Kita tak jawab terus. Apa bila kita tanya macam tu, 2 tahun 3 bulan sepatutnya dah dapat apa? Kat mana nak rujuk benda tu? Rujuk perkembangan tipikal kanak-kanak. Okey. Sepatutnya contohlah secara umum 2 tahun 3 bulan dah gabung 2 patah perkataan. Tapi anak ni baru mula sebut-sebut. Ada beza tak? Ada. Kalau ada beza, cari bantuan. Itu je lah secara ringkasnya saya akan kupaskan soalan daripada ibu ayah ni. Okey? Betul. Dia kata kat Mas ni sempat ke tak bercakap dengan selari? Okey, sempat ataupun tidak, dia bergantung pertamanya serius ke tidak. Anak 2 tahun 3 tapi bercakap sepatah-sepatah. Besar mana gap dia? Kalau anak mampu mengejar gap ini dalam masa beberapa bulan, sempat. Tapi kalau anak tak dapat, bermaksud ada sesuatu je lagi yang kita perlu bantu. Ada masih belum cukup. Dia kena tambah lagi. So apa nak tambah tu bergantung pada anak lah. Kita tak jumpa anak jadi kita tak tahu sangat kan. Okay, jelas tak? Betul. Jelas. Okay, sebelum tu Puan Izana ada sharing daripada Puan Farihin. Puan Farihin, maafkan saya. Puan Farihin share, Puan detail anak masih tidak meniarap pada umur 6 bulan. Terus jumpa doktor pakar kanak-kanak umur 10 bulan buat scan kepala. Jadi lepas tu doktor suggest buat fisioterapi. Dan dipendekkan cerita, sekarang umur 2 tahun setengah jenuh dah menjaga keaktifannya. Berlari dan panjat sana sini. Betul. Ni adalah antara kita kata perkara positif lah yang boleh kita kata boleh anak dapat sekiranya kita cepat-cepat bawa anak dapatkan intervensi awal. Okay. Tanya Puan, tanya untuk Puan. Alhamdulillah. Okey, jadi seterusnya soalan nombor 3 Puan Izana. Anak saya berusia 2 tahun, boleh sebut Umi, ayah nak. Faham arahan bila minta buat sesuatu. Tapi bila nak sesuatu hanya pandai sebut A dan tunjuk apa yang dia nak. Adakah ini kategori speech delay atau ada masalah lain? Okey, siapa yang bersama dengan kita? 29 orang yang ada bersama dengan saya, dengan Otimar. Jom kita bantu. Kita bantu
soalan. Ibu ke ayah ni yang tanya soalan ni, kita bantu apa yang kita maksud kata okey ke tak okey. 2 tahun tapi dapat sebut Umi ayah nak. Okey ke tak okey untuk umur 2 tahun? Sila jom kongsikan. Umur 2 tahun tapi baru sebut. Lepas tu umur 2 tahun tapi nak sesuatu tak sebut nak. Tu sahaja. Okey ke tak okey? Perlukan dapat bantuan ataupun tidak? Agak-agak yang mana? Tak okey ada. Lagi sekali kita kena rujuk dekat perkembangan tipikal kanak-kanak. Okey, ini secara secara sebab kita tak tahu juga sebenarnya Otimar adakah anak yang 2 tahun ni dia Down syndrome ke ataupun dia ada sejarah perkembangan sejarah perubatannya, kita tak tahu yang itu So kalau adakah ni kategori speech delay atau masalah lain. So kalau kata secara telus memang nampaklah kat situ speech delay dah lambat. Tapi masalah lain tu tak dapat nak dipastikan sebab maklumat yang kita ada hanyalah umur sahaja. Kita tak ada maklumat latar belakang anak ni. Betul. Okey. Sebelum soalan seterusnya. Ya Puan? Dah cukup 3 soalan dah? Okey, lagi 2 soalan ni insya-Allah kalau ada rezeki next time kita akan share lagi tentang jawapan untuk 2 soalan ni. Okey, sebelum tu Puan Izana ada satu feedback daripada Ibu Medina. Alhamdulillah banyak improvement dah ni. Ni hari kedua dah boleh ikat rambut dan makan nasi tambah 2 kali. Alhamdulillah. Tahniah Puan, tahniah Medina. Otimar, bagi hand. Mana clap hand kita ni? Nampak betul lah. Jadi begitulah sesi kita hari ni. Ada lagi ni Otimar? Jom kita berluangkan sikit masa untuk tengok bahagian komen ni. Om Ren start umur 2 tahun. Alhamdulillah 4 bulan terapi dengan teacher Bas, ST Bas. Alhamdulillah dah discharge. Okey Otimar, kita bagi clap hand untuk Om Ren. Clap hand lagi. Alhamdulillah. 4 bulan ya. Okey, jom kita tengok lagi ke bawah. Komen. Okey, jap kita tengok. Ada lagi ke untuk yang ni? Okey, Puan Aimi Hamidun dah boleh cakap 2 patah perkataan kan? Saya ingat lagi Puan bagi tahu pasal perkembangan Aish dulu. Sekarang Aish pun dah lebih dah 2 patah perkataan. Okey, kita bagi tepukan untuk Aish. Otimar. Okey. Alhamdulillah. Okey, so Razim Yusof, Puan Junaina Mansur. Alhamdulillah sekarang Yusof dah boleh cakap 2 patah perkataan ke atas. Tahniah Yusof. Omar bagi clap hand dekat Yusof. Okey, so tahniah kepada semua anak-anak yang menunjukkan perkembangan sikit atau banyak. Itu yang membezakan anak-anak. Sikit tak apa, tapi berterusan. Jangan banyak tiba-tiba berhenti. Kan? Betul tu Puan Izana. Okey. Jadi tepukan last kita adalah untuk ibu ayah yang join sesi untuk tambahkan knowledge. Tahniah. Ni adalah langkah seterusnya untuk kita bantu anak kita. Ni tepukan yang terakhir hari ni. Tahniah semua ibu ayah. Okey. So lepas ni kita nak ada siri lain ke tak? Yang tu kena tunggu pengumuman lah Puan Izana. Okey, yang bersama dengan kita ni nak sesi perkongsian ni siri baru ke tak nak? Nak kita fikirkan. Siri terbaru dalam list ni tak launch lagi. Orang kata tak dikongsikan lagi. Siri terbaru untuk 30 minit bersama terapis. Okey, so nak kita kongsikan lebih dengan yang lain lagi untuk kita bantu lagi ibu ayah juga cikgu-cikgu, bakal ibu, bakal ayah semua, terapis junior semua untuk kita bantu masyarakat kita mengurangkan
anak-anak yang lewat perkembangan, mengurangkan tahap keseriusan. InsyaAllah kita tengok, tunggu dan lihat apa yang siri yang terbaru, apakah siri yang terbarunya. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan kita konsisten, 27, 28 orang, 29 orang. Tahniah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada siri yang seterusnya. Siri rahsia. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Malam.